diri sendiri tahu tak kita dengki kat orang? Jangan bohong hati sendiri. Kita sedang membohong Allah, sahabat-sahabat. Kenapa aku susah tengok dia senang? Itulah dengki. Kenapa aku happy, tak pelik sungguh ni, aku joget-joget terkinja-kinja tengok dalam Facebook anak dia mati aksiden, aku pula yang seronok. Kenapa? Itulah orang yang rosak hatinya, sahabat. Macam mana ya Ustazah nak buang rasa susah nak maafkan orang, sebab apa yang dia buat kat kita tu payah untuk dimaafkan. Memang susah kalau kita berfikir cara manusia. Sebab tu kita kena minta dengan Allah, ya Allah, bukan kecil benda yang dia buat kat aku ni. Tapi kalau aku hasad kat dia, aku dendam kat dia, sampai bila pintu syurga tu mudah terbuka untuk aku, ya Allah? Sebab bukan kita tak belajar. Kita belajar, syurga tidak akan dihuni oleh orang yang sebesar zarah ada titik benci dalam hati dia. Kita kadang benci kat orang sebab orang tu parking kereta depan rumah kita, tak nak mau cakap je, itu je. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang KL ni banyak sangat. Banyak kali tahu Ustazah dia parking kereta depan rumah kita, susah kita nak keluar. Dah habaq ke belum? Cubalah buat satu pengumuman, saya memang suri rumah sepenuh masa. Jarang keluar. Suami saya pakai kereta lain. Tapi kadang-kadang saya pun ada hal nak keluar. So siapa-siapa jiran nak parking depan rumah saya, okey saja, tapi ada syarat. Tolonglah setiap kali nak parking tu telefon saya dulu, bagi tahu supaya saya boleh cakap setengah jam okey, sebab lepas setengah jam akak nak pergi pasar ni. Boleh tak kita buat macam tu? Dah cakap dah Ustazah tapi tak faham bahasa. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itu je punca kadang-kadang. Benda boleh selesai sahabat-sahabat kalau kita betul-betul bil hikmah, penuh dengan kebijaksanaan. Maksud Ustazah, jangan jemput satu rasa hasad, benci bersarang dalam hati. Jangan sampai, ni dah kali ketiga jiran kita ni dibuat ni bang. Kalau kita tak jumpa dia, dia jadi beat nanti ni. Faham tak beat? Orang Kedah lah cakap beat dah ni. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau ni 3 kali, dia boleh jadi 30 kali. Kalau 30 tahun kita berjiran, jadi macam mana? Saya nak baik dengan jiran saya. Saya nak bertemu balik dengan jiran-jiran saya dalam syurga. Kita kena cakap juga ni bang, tak boleh biar ni. Daripada kita mengatur, tak faham bahasa, rasanya dulu mengaji kat US, kalau ngaji kat Mesir, perangai tak macam tu, situ pula ada perginya. Kan sahabat-sahabat? Panjanglah jadinya, tak ada kena-mengena. Mengaji Mesir, mengaji US, tak ada kena-mengena. Tak semestinya syurga tu orang yang mengaji kat Mekah, Madinah, Mesir saja. Orang US pun neraka. Tak ada pun mana-mana dalil. Tapi kita yang tak perbetulkan. So sahabat-sahabat, jangan ada perkara ini sebab kita takut hati kita ada hasad. Bila ada hasad ni, susah kamu nak ke syurga walaupun lebam-lebam dahi banyak bersujud. Tolong sahabat-sahabat, kita yang kenal hati kita. Ketua Muslimat Masjid Asyakirin tak tahu hati kita. Ni rasanya tudung singkat ni memang dengki dia banyak dalam hati ni. Tudung labuh ni rasa sikit. Tak ada. Tak ada siapa. Orang boleh bercakap. Suami kita yang kenapa kembang jalan kepak tu, tengah dengki kat orang ke? Tak lah bang. Takkan kita nak cakap. Tapi diri sendiri tahu tak kita dengki kat orang? Jangan bohong hati sendiri. Kita sedang membohong Allah, sahabat-sahabat. Kenapa aku susah tengok dia senang? Itulah dengki. Kenapa aku happy, tak pelik sungguh ni, aku joget-joget terkinja-kinja tengok dalam Facebook anak dia mati aksiden, aku pula yang seronok. Kenapa? Itulah orang yang rosak hatinya, sahabat-sahabat. So tak payah tanya orang, akak rasa saya dengki tak ke jiran sebelah? Tak payah tanya orang. Kita ada jawapan. Sebelum kita mati dengan hati yang macam ni, tolong bersihkan hati kita. Macam mana cara? Ustazah dah ajar banyak kali, doakan orang yang kita sakit hati tu. Doakan memang hidup lu Ustazah. Kan? Cuba kak, tak boleh 3 kali, 30 kali, tak boleh 3 tahun. Lepas 3 tahun akak tengok macam mana akak punya doa. Masa 3 kali akak doa tu, ya Allah, memang aku tengah geram kat dia. Tapi ya Allah, tambahkanlah nikmat dia, ya Allah. Macam gitu doanya. Sebab geram. Faham? Lepas 3 bulan, ya Allah, tolong ya Allah, aku dah belajar. Hati yang dengki tak di syurga, ya Allah. Tambahkan nikmat. Kalau anak dia jadi doktor, aku sakit tak pergi klinik, kok boleh pergi rumah sebelah, ya Allah. Ringan sikit dah tapi masih slow. Tapi lepas 3 tahun kita jumpa dia, ya Allah, anak akak yang dapat degree hari tu sama PhD pula. Seronoknya kak, rasa bahagia sangat. Saya kalau anak akak berjaya tu macam anak saya sendiri. Biarlah anak saya 10E pun, asalkan anak akak 10A pun saya dah rasa bahagia dah. Subhanallah, jiran tu pula pelik. Ikhlas ke tidak dia ni? Tapi hati kita sahabat, kita yang tahu. Ya Allah, suami balik, bang, orang sebelah ni anak dapat 10A bang.
tak pula anak kita redha lah bang. Bukan dia tak belajar. Dan memang kita dulu pun belaka kan bang. Kita ikut je lah. Orang sebelah tu tak pelik lah. Bapak dia doktor, mak dia engineer. Tak heran dah bang. 10A. Kurang-kurang seorang lagi dalam taman kita ni bakal hebat. Taman kita ni bang. Cara kita bercerita, bercakap tu pun orang boleh baca. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tahu hati kita seronok ke tak seronok. So sebelum mati, tolong padam benci dan dengki di hati. Boleh ya ibu-ibu dirahmati Allah. Saya cukup tekan kat mana-mana. Sebab anda akan sakit kalau tak buang benci dan dengki di hati. Bila mana anda mampu membuang benci dan dengki di hati, orang lain berjaya, kita rasa bahagia. Orang lain derita, kita rasa tak larat nak senyum. Kenapa akak sedih? Sebab jiran akak tengah bersedih. Akak kesian tengok dia. Dah lama dah berjiran dengan dia. Tak tahu cara macam mana nak tolong dia. Orang tengok, ya Allah, aku pelik dia ni. Aku ingatkan mak dia yang mati. Rupanya bapak jiran dia yang mati. Sedih dia macam mak dia sendiri yang mati. Inilah ukhuwah sesama Islam. Kerana syahadah kita sama. Kita nak merebut syurga Allah yang sama. Maka tolonglah kita perangi musuh ini, yakni musuh yang ada hasad, ada dengki di dalam hati. Hasad dengki itu bahasa mana sahabat? Bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab hasad je, kan? Kenapa sampai kat Melayu ni jadi hasad dengki? Ada orang cakap lah, bukan Ustazah cakap. Ada orang cakap sebab hasad dengki di kalangan orang Melayu ni begitu tinggi, kan? Kalau orang Arab, sahabat-sahabat, gaduh juga. Gaduh. Tapi balik masjid berpeluk balik. Allahumma salli ala Muhammad. Saya biasa tengok situasi tu. Tadi gaduh dengan ustaz sebab jemaah saya letak kunci kat situ. Nangis-nangis dia. Ustazah, saya kena bayar RM50. Dia kata sebab saya hilangkan kunci. Saya tak letak. Saya dah letak 4 orang jadi saksi ni. 5 orang kawan sebilik kami. Lepas tu betul ke cik dah letak? Dah Ustazah. Dia kata tak. Dia main WhatsApp tadi masa saya letak kunci. Dia yang hilangkan. Lepas tu ustaz pun nak defend jemaah, sahabat-sahabat rahmat Allah, tepuk meja. Gaduh sungguh. Dia gaduh sungguh. Rupanya balik masjid dia tunggu ustaz kat ni. Kan nak tumbuk ke apa. Rupanya Allahumma salli ala Muhammad. Dia punya gelak. Dia silap tak kunci tadi, salah dia. Kan rupanya jadi geng sampai sekarang. Ustaz kata yang, abang rasa benda tu kalau berlaku kat Malaysia tadi, sampai bila pun dia nampak muka abang moncong je kan. Tapi orang Arab ni kita balik masjid dia tunggu sebab nak peluk Allahumma salli ala Muhammad. Kita pun lembut hati tak jadi nak marah. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu dekat negara depa hasad dah noktah. Kita hasad dengki. Faham ke tak faham? Sekian dimaklumkan, okey?